الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. ربنا افتح بيننا وبين قلوبنا وأنت خير الفاتحين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوساطها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita akan sambung perbicaraan kita dalam bab akidah berkenaan dengan ahli sunnah, akidah ahli sunnah wal jamaah, dan kita memasuki pasal kedua, bab kedua, pengenalan akidah tauhid. Dan insyaAllah kita akan sambung berkenaan dengan tauhid, akidah dan tauhid. Akidah sebagaimana yang saya telah jelaskan, akad bahawa yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tauhid maknanya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Usuluddin, pokok dasar perkara agama yang kita sebut. Pokok pakar dasar perkara agama itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akidah ataupun tauhid mempunyai peranan penting untuk menetapkan keimanan dalam hati seseorang serta meyakinkan wujudnya Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Maknanya kita tetap dalam hati kita bahawa kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala itu ada, dan kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan tidak ada lain, tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara tersebut mesti diyakini. Tak boleh kita syak pun tak boleh, kita waham pun tak boleh. Kita belajar dalam masail waham ni terdetik sikit saja tak boleh. Mesti yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala ada dan Maha berkuasa, dan esa Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman mempercayai dan meyakini wujud Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Orang beriman dia percaya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dia yakin dan percaya. Maknanya kita ini orang Islam tidak semestinya beriman. Tapi orang yang beriman itu semestinya orang Islam. Itu betul. Dia ada tingkat yang jarang kita ketahui. Orang mukmin sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana orang Badui, masih orang Badui yang berada di pada pasir, qalu aslamna qul qalu amanna qul aslamna lam tadkhulul iman fi qulubikum. Dia berkata kami telah beriman. Lalu Allah Ta'ala tegur, katakanlah bahawa kamu telah Islam, kerana iman belum masuk dalam hati kamu. Orang yang beriman mempercayai dan meyakini wujudnya Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya serta mengiktikad bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat kamalat, bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Mana iktikad yang yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala.
dan maha suci dari sifat kekurangan. Dan kalau kita sembang dengan orang Islam, ada juga dia kata, kami percaya Tuhan Allah ada, tapi cuma perantara. Bila ada perantara, ada sifat kekurangan. Tak boleh. Allah Ta'ala mempunyai segala sifat kesempurnaan bagi dia. Akidah tauhid juga mempunyai keistimewaan yang unggul. Apa dia keistimewaan dia? Kerana dalam akidah, kerana dalam tauhid itu dibahaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan keimanan. Keimanan makna kita percaya dengan sepenuh hati, di mana masalah-masalah ini tidak dibahaskan secara khusus dalam ilmu-ilmu lain. Dia khusus ilmu tauhid, ilmu akidah, ataupun disebut juga sebagai ilmu ma'rifah, ataupun usuluddin, itu dibahaskan dengan cara terperinci. Kecuali dalam ilmu akidah dan tauhid dibahaskan dengan sebagai ditanya bahawa kita ketahui bahawa awwaluddin ma'rifatullah. Pertama-tama perkara agama itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi di zaman Mekah berapa tahun hanya pokok dasarnya dari segi akidah, menanam pokok dasarnya dari segi akidah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menolak Tuhan-Tuhan jahiliyah sembahan mereka daripada patung-patung berhala. Keistimewaan akidah atau disebut juga tauhid yang membahaskan keimanan adalah terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikut. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini kita baca, biasa kita baca selepas sembahyang. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Surah Al-Baqarah ayat 285. Kalau kita buka surah Al-Baqarah, maknanya ini ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah. Maksudnya Rasulullah SAW itu telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhan. Nabi percaya, Nabi beriman. Dan juga orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman pada malaikat, beriman kepada rasul. Yang diambil itulah rukun iman. Mereka berkata, kami tidak membezakan antara seorang dengan seorangnya, seorang dengan seorang yang lain dari rasul. Kita tidak beza, kita tidak membezakan rasul. Tetapi siapa yang beza Allah Ta'ala, mana buktinya? Dalam ayat yang ketiga Allah Ta'ala berfirman, tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Itulah rasul yang kami lebihkan sebahagiannya dari sebahagian yang lain. Allah Ta'ala yang lebihkan. Dan kalau kita pelajari, kalau boleh nabi-nabi yang lain pun nak jadi umat Nabi Muhammad, tapi tak boleh. Kerana dia ada tugas. Lalu mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat. Ini orang beriman, dia dengar, taat. Faqalu sami'na wa ata'na. Adapun Bani Israel atau Yahudi, sami'na wa asaina. Dia disebut dalam surah Al-Baqarah juga. Kami dengar dan kami engkar. Sombong dan egonya Bani Israel. Kami pohonkan keamanan, wahai Tuhan kami, dan kepada kamulah juga tempat kami kembali. Ini perkara
bila kita tak sedar bahawa kita akan kembali dan kita akan melalui dua alam lagi, iaitu alam barzakh dan alam kubur. Kerana apabila kita lahir ke dunia ini dengan tangisan, kan tangisan itu kerana sayangnya nak tinggal alam kandungan, tapi sampai ke bumi dah pandai ketawa, tapi jangan pula bila kita nak menuju ke alam bapa, alam barzakh, kita pula menangis. Itu bahaya. Kerana tangisan sesalan tidak mencari bekal yang sepatutnya yang kita bawa apabila menemui Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, ya ayyuhallazina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Surah Allah, Surah An-Nisa ayat 137, ayat 136. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena tetap. Kita tak boleh kata bahawa sekarang ni kita tak sesuai dengan Quran, tak boleh. Rosak iman kita. Di zaman mana pun kita berada, tetap kita berpegang kepada Quran dan hadis. Dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Kitab apa? Taurat, Injil, Zabur. Dan kita beriman. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, dia menasahkan. Nasah maknanya hukum yang berada dalam Taurat, Injil dan Zabur tak boleh dipakai lagi. Kena pakai Quran. Contohlah, kalau dulu kalau orang buat padi, dia pakai ketam. Ketam kan? Ketam. Kita menjadi pasal ketam dia untuk mengetam padi. Tapi sekarang dia orang pakai kereta. Mana kita tak pakai sudah yang itu, kita pakai yang baru. Kerana yang baru lebih apa? Lebih laju, lebih cepat. Itu gitu. Tapi tengok keadaan. Tengok keadaan. Dan sesiapa yang kufur dan ingkar kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan juga hari akhirat, Allah Ta'ala kata, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauh. Ini berlaku. Dan ada juga anak-anak muda yang rasa bangga bila tak ikut Islam. Dia rasa bangga. Malah pendedahan yang dibuat, ada sekelompok anak muda, dia buat apa? Kumpulan dia JIT ataupun J.I.T. Kumpulan ini, J maknanya jangan, I maknanya ikut, T Tuhan. Jangan ikut Tuhan, dia tak percaya. Apa saja yang Allah Ta'ala telah dia buat semua. Malah ahli kumpulannya nak ikuti, kalau perempuan dia kena benarkan, ditiduri oleh lelaki-lelaki kumpulan. Ini yang berlaku dalam rosak. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Surah Allah, Surah Al-Baqarah ayat 177. Maksudnya, bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka kamu
ke sebelah timur dan barat. Ini adalah disebabkan ada juga orang kafir, orang Yahudi, dia kata kita orang Islam ni tak tetap pendirian. Kenapa? Kerana pada peringkat awalnya ketika sembahyang kita disuruh menghadap ke Baitul Maqdis di sebelah timur. Lalu Allah Ta'ala perintah bawa liwajhaka syatral masjidil haram. Apabila sembahyang menghadapkan ke kamu syatral, maknanya syatral ni kita kata dinding masjidil haram, di mana Kaabah itu sendiri, menghadap ke arah Kaabah, menghadap ke arah masjidil haram. Dia kata. Tapi Allah Ta'ala nyatakan bukanlah. Tetapi namun ulama membahaskan, jika sekiranya dia kata kita masih lagi berkiblatkan Baitul Maqdis, orang Yahudi akan mengatakan kita ikut maknanya Baitul Maqdis sebagai kiblat, ikut dia kata, kita ikut agama dia. Itu setengah ulama membahaskan sedemikian. Tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah. Kerana kita Islam ini tunduk dan patuh kepada Allah. Allah Ta'ala suruh aqimus salat wa atuz zakat, dirikanlah sembahyang, tunaikan zakat, kita ikut. Mana kita tidak membantah. Itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari akhirat kita tidak bantah hari akhirat. Maknanya ada satu hari yang Allah Ta'ala akan hitung segala amalan kita dan akan diberi ganjaran sama ada suka atau neraka. Dan segala malaikat dan segala kitab-kitab dan sekalian nabi. Maknanya kita Islam tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi sebelum kita masuk yang berikutnya ada apa persoalan? Ada persoalan? Tak ada, kita terus insyaAllah. Okay, akidah yang berasaskan kepada keterangan dan dalil. Maknanya kita tak boleh kata kita hanya beriman. Apa buktinya? Apa dalilnya? Tak tahu. Ikut saja. Tak boleh nak tahu. Dan dalil itu terbagi kepada dua, dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli adalah dalil yang dinukil, yang diambil, iaitu daripada Quran dan hadis. Itu maknanya dalil nakli. Yang keduanya dalil akli, hujah akal, yang menunjukkan Allah Ta'ala ni ada banyak, termasuk pada diri kita. Langit bumi itu menunjukkan Allah Ta'ala wujud pada diri kita. Wafi Allah Ta'ala nyatakan wafi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu sendiri tanda kewujudan Allah. Kenapa kamu tak tengok? Di mana kita ini terdiri daripada apa? Sama-sama dan jasad kita. Dan badan kita ini terdiri daripada gabungan sel-sel. Sel-sel digabung menjadi organ. Organ berpadu menjadi sistem. Kalau silap, saya boleh tunggal dalam silap. Dan sistem isi bergabung dia menjadi badan kita lah, manusia. Itu dari segi sains, dari segi biologi. Okey, kita kata kalau kita terjadi dengan sendirinya, contohlah mata lah kita kata. Kalau terjadi dengan sendiri, mana mungkin seorang doktor pakar mengambil masa sehingga 30 tahun untuk mengkaji mata yang sebegitu kecil untuk jadi seorang doktor pakar. Kalau terjadi dengan sendirinya, maknanya di sana ada zat yang maha berkuasa yang menjadikan kita. Akidah yang berasaskan keterangan dan dalil, akidah seseorang
yang berasaskan kepada keterangan dan dalil, sama ada dalil akli, saya dah terangkan tadi, berdasarkan Quran dan hadis, atau dalil akli, dalil yang berasaskan akal, adalah akidah yang sahih, akidah yang benar dan sahih imannya. Contohnya Allah itu ada, kita ambil contoh qul huwallahu ahad dalam surah Ikhlas. Allah katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Betul. Dalil akal iman, adanya langit dan bumi ini yang sebegitu indah kejadian, yang Allah Ta'ala cabar kita, kita hebat, buat satu binaan yang jangan ada satu tiang. Tak boleh. Langit tidak ada satu tiang, sedangkan begitu besar. Itu maknanya kita guna hujah akal. Dan mereka yang tidak termasuk dalam firqah ada kumpulan puak kata, orang yang qalib. Orang yang qalib maknanya orang yang ikut, yang dipertikaikan oleh ulama tauhid kesahihan iman mereka. Dia ikut. Memanglah pada peringkat awal ni kita kena taklid, kita kena ikut. Tetapi janganlah daripada muda sampai ke tua kita ikut saja. Bila orang tanya, tak tahu. Tak boleh, kena belajar, kena tambah keimanan kita, kena tambah ilmu kita, barulah kita tahu. Kita sedar bahawa Allah Ta'ala ada dalil, ada bukti. Ilmu akidah, aqaidul iman atau ilmu tauhid yang berasaskan dalil akli adalah akidah Rasulullah SAW dan akidah para sahabat baginda. Yang berpegang sedemikian adalah akidah yang dipegangi oleh Rasulullah dan yang diperangi oleh para sahabat baginda. Tauhid sebagai ilmu di zaman Rasulullah SAW sebenarnya belum wujud lagi. Zaman Rasul tidak ada kita kata ilmu tauhid ke ilmu fiqh sendiri pun yang secara dibukukan itu tidak ada. Kenapa? Setiap segala permasalahan mereka akan rujuk kepada Nabi SAW. Tempat rujukannya kepada Nabi. Sekalipun para ulama Islam sepakat mengatakan bahawa tauhid adalah dasar yang paling utama untuk mengenal Allah. Kerana itu disebut sebagai usuluddin, perkara dasar agama. Usuli dasar, pokok tunjangnya agama itu tauhid kepada Allah. Dan menjadi pokok dalam ajaran Islam, perkara utama dalam ajaran Islam. Kita katalah kita nak bina rumah, mesti ada tapak. Dan bila ada tapak, adalah kita panggil rumah. Tidak, mesti ada tiang. Lepas tu mesti ada dinding, mesti ada bumbung, mesti ada tangga, mesti ada tingkap, mesti ada pintu. Itulah baru komplit sebuah rumah. Demikian juga dengan Islam. Itulah komplitnya Islam. Lalu yang kita nak tambah yang lain itu sebagai sunat saja. Ada orang dia tak fikir, tak kira lah tambahlah rumah-rumah ni. Tapi aku nak LCD, aku nak TV berapa belas inci, 20 inci, boleh. Biar dia letaknya. Aku nak beli perabot jati yang mahal-mahal, tapi rumahnya tak ada. Tak boleh kan? Tapi walau macam mana rumah itu tertegak, jika dasarnya rapuh, dia akan tumbang menyemak. Demikianlah juga kita. Ibadah banyak macam mana pun, jika akidah rosak, habis. Bisa. Banyak juga kita rindu kepada Allah supaya jaga akidah. Ilmu tauhid tumbuh lama selepas Rasulullah SAW. Dia ada juga jenis orang
Dia kata, aku tak nak lain, aku nak Quran hadis cukuplah. Dia kata, pasal Nabi cakap macam tu. Yang tauhid kau tak mau. Tapi tauhid ke fiqh ke tasawuf dia ambil dari Quran dan hadis. Gitu. Semasa hayat baginda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mentarbiah, mendidik dan mengasuh. Tarbiyah ini maknanya mendidik dan mengasuh. Panggil tarbiyah. Tarbiyah apa? Sikap dan watak bertauhid kepada Allah, kepada para sahabat dalam hidup dan kehidupan mereka. Yang lain hidup dan kehidupan mereka. Sehari-hari dengan memberi contoh teladan selaku seorang Rasul dengan pribadinya sebagai seorang insan yang hidup bertauhid. Rasulullah kalau dia tak buat pun tak apalah, dia tak ibadah tak apalah, Allah Ta'ala dah jaminkan dia syurga. Tetapi dia, dan ini pernah dijelaskan di mana Sayyidina Aisyah mengatakan, tanya Nabi, wahai Rasulullah, kenapalah kamu sembahyang sampai bengkak kaki-kaki? Kita buka mata tengok drama kan, ataupun kalau kita tengok Akademi Fantasia, nangis dan ada yang tersikir yang kita umumi kan. Tapi Nabi buka kakinya kerana sembahyang dan menangis kerana takutkan kepada Allah. Lalu dia kata, apabila aku ma'abdan syakur, kerana aku nak jadi hamba yang tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semangat tauhid ini tertanam dalam hati seorang yang beriman. Semangat ini kena tanam. Kita umat Nabi kena tanam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dorongan semangat tauhid inilah Islam berkembang ke segenap pelosok dunia. Ada orang kata Islam itu tegak dengan mata pedang, tapi salah. Kerana apabila tentera Islam, contoh Tariq bin Ziyad, dia tak terus serang. Dia kan beriman, kamu beriman atau kamu tunduk di bawah kerajaan Islam, kamu selepas, kamu selamat. Tapi kamu tak nak, ini kamu bayar jizyah, bebas. Tapi kalau kamu lawan, kami berperang. Dan siapa yang buka masuk ke negeri China di zaman tabi'in, dia bagi tahu bahawa tentera kami ni ramai, yang ini berada di negeri kamu, yang ujung bakinya negeri kami, menyebabkan tidak ada peperangan. Bijaksana kan? Dan umat Islam telah berjaya menundukkan kuasa-kuasa besar dunia ketika itu seperti Parsi di timur Iran, satu manusia yang tamadun, dan Romawi di barat, kita kata sebagai Mesopotamia. Kalau kita belajar sejarah, maknanya tamadun manusia, tamadun Greek, tamadun purba, tapi akhirnya tunduk kepada Islam. Dan umat Islam mendapat kesempatan mempelajari dan menimba ilmu mereka. Ada juga seorang dia kata, kenapa belajar bahasa Inggeris? Ini masuk kafir, dia kata. Sebenarnya bukan begitu. Tak salah belajar apa pun. Yang nak kita satu ilmu saja. Ilmu sihir itu tak boleh, kerana membawa kepada syirik kepada Allah dan membohongi manusia. Ilmu lain sila nak belajar, tidak ada masalah. Malah kalau belajar boleh belajar apa nama, dan saya kalau di Mesir, kalau dulu boleh belajar bahasa Perancis, tapi tidak, dia tak buka, dia bahasa Inggeris saja. Kalau dia buka, saya ambil juga.
bahasa Perancis. Kerana medan dakwah. Oleh itu semua buku yang mereka temui di setiap perpustakaan lama di negeri-negeri Parsi, Yunani dan lain-lainnya, mereka terjemahkan. Kerana apa? Nabi sebut al-hikmatu dhallatul mu'min aina wajadaha akhadhaha. Hikmah itu suatu kebijaksanaan yang hilang pada diri orang mukmin. Di mana saja kamu ambil benda hikmah. Dan kita tengok dalam Islam perang Khandaq tuan-tuan, Salman Al-Farisi memberi cadangan kepada Rasulullah untuk menggali parit, sedangkan orang Arab tak pernah guna pun cara tersebut. Dan Rasulullah terima. Rasulullah kata ini bukan cara orang Arab ni, kita orang Arab, orang polis tak pakai macam ni. Tidak, Rasulullah terima. Dan digali parit apabila tentera musyrikin Mekah datang, dia tak boleh masuk ke kota Madinah kerana dikelilingi dengan parit. Sebab itulah perang Ahzab atau perang Khandaq. Ahzab maknanya puak-puak, golongan kufar kafir dia bersatu padu, dipanggil Ahzab, ataupun kita panggil tentera bersekutulah. Dan juga dikenali sebagai Khandaq, perang parit. Khandaq itu parit, dan diterima itu Islam. Tapi dan Nabi pun pernah sebut ma ahsanaddin wal jahilah iza qaum. Alangkah eloknya agama dan jahilah itu kalau kamu faham. Maknanya jahiliah Rasulullah tidak tolak semua, dan berniaga, berdagang itu daripada jahiliah lagi. Tapi bila Islam datang, dia letakkan syarat, tak boleh menipu, tak boleh riba, tak boleh, kalau benda ini baik, ini yang baik, yang tak baik, ini yang kita bagi harga murah sikit. Itu yang betulnya. Dan ini disebut Rasulullah pernah berjalan-jalan di kota Madinah, di meninjau beberapa orang peniaga. Lalu Rasulullah tengok seorang penjual gandum yang belum ditumbuklah, kita kata masih biji gandum yang kita beli dekat pasar, dekat Jaya macam tu, dah tepung gandum. Rasulullah celupkan tangan baginda ke dalam biji gandum tersebut, didapati di bawahnya basah, atas saja kering. Dan Rasulullah sabda apa? Man wasyana alaysa minna. Barang siapa menipu bukan kalangan umat. Kena jaga. Dan peniaga yang amanah ini termasuk dari sab'atun nuzilullah fi zillihi yaumal qiyamah, yang mendapat bayangan arasy ketika kiamat nanti, pada masa dia akan dapat, kerana dia jujur dalam perniagaan dia. Oleh itu semua buku yang mereka temui di setiap perpustakaan lama negeri Parsi yang jadi isi kandungan buku itu dan pemikiran-pemikiran ahli falsafah kuno yang ada dalam buku tadi, semuanya mereka pelajari dengan tekun dan kaji dengan sepenuh pengertian. Ini berlaku, dan kesilapan di antaranya sebahagian besar para cendekiawan Islam, contohnya Imam Ghazali. Kerana dalam pembahasan kitab dia ambil hujah falsafah, dan setengahnya yang tidak kaji sehingga ada sebahagian yang mengkafirkan Imam Ghazali. Kenapa? Kerana guna falsafah. Tapi tak salah. Kalau kita nak debat dengan mereka guna Quran, mereka tolak awal lagi. Tapi bila guna hujah mereka sendiri, mereka tak boleh tolak. Dan mereka tercabar dengan ilmu yang ada di tangan mereka sendiri. Sebab itu Imam Ghazali kata la yaqilul hadid illa bil hadid. Tidak dapat kita membengkok atau menuilkan besi melainkan dengan menggunakan besi juga, ilmu mereka. Ilmu-ilmu baru yang mereka dapati dalam buku yang telah diterjemahkan itu turut
merangsang perkembangan daya pemikiran umat Islam di masa itu, sehingga mereka juga menjadi pemikir-pemikir baru yang berkemampuan melahirkan idea-idea baru. Kenapa guna falsafah? Sikitlah falsafah ni apa? Falsafah ni dari bahasa Yunani, filosofia, ataupun dalam bahasa Inggeris, dalam Arab dia panggil muhibbul hikmah. Dalam bahasa Inggeris, loving wisdom. Apa dia faham? Maknanya cinta kepada kebijaksanaan. Itu maknanya falsafah. Dia fikir. Dan sekarang ini falsafah lah, berfikir di luar daripada kotak. Kalau kita fikir hanya kotak ya, tapi fikir di luar daripada kotak, kita boleh jadikan sesuatu yang betul. Itu makna falsafah lah. Namun tidak semua ilmu baru itu bersifat positif. Kena ada juga kayu punya. Maknanya kita belajar falsafah Yunani, falsafah kita terima semuanya, tak boleh. Terutamanya yang melibatkan tentang akidah. Kena kaji, kena perinci. Malah ada di antara ilmu itu boleh menyesatkan akidah umat Islam. Menyesatkan. Dan juga ilmu mantik, ilmu logik. Kalau kita belajar mantik ni ilmu logika. Kita dengar semua orang bercakap di balik tirai, maknanya ada orang sebelah dari dia. Cuma satu perkara, bila sebut manusia bagi falsafah Yunani, dia sebut al-insan hayawan nati. Manusia itu haiwan yang berkata-kata. Dia kata kita ni haiwan, sedangkan kita ini berbeza dengan haiwan. Ada akal, bukan setakat berkata-kata saja. Kalau haiwan berkata-kata, mutium boleh bercakap kan? Mutium boleh bercakap. Mana bukan kita ambil semua, kita kena memurnikan dia. Tetapi dengan semangat kebiasaan dan kebebasan berfikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang berasaskan kepada wahyu ilahi, kita bebas berfikir, tapi ada skop dia, ada ruang dia, ada hak maksimal dia. Para intelektual Muslim dan ulama-ulama Islam mengkaji pemikiran-pemikiran baru itu, sejauh mana persamaan dan pertentangan pemikiran mereka dengan akidah dan tauhid yang telah tertanam di hati setiap orang yang beriman. Tapi memanglah kita boleh kaji. Contohnya dia kata planet dan bumi ini terjadi dengan sebab berlakunya teori The Big Bang, dia kata, letupan besar. Tapi kita kena bahas sejauh mana Big Bang itu benar. Sekadar tidak ada pencipta. Tauhid merupakan inti sari ajaran Islam, kemudian menjadi perbahasan di kalangan cendekiawan Muslim dan para ulama Islam, sehingga berkembang menjadi sebuah alam yang menerangkan bagaimana seharusnya seorang Muslim itu membuktikan kewujudan Allah dan mentauhidkan Allah. Kita cari, kita belajar ilmu apa, biar bawa kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana ilmu itu asalnya daripada Islam. Sains, matematik, fizik, biologi, semua itu daripada ilmu Islam. Ilmu binaan daripada Islam. Yang mereka ambil lepas itu mereka dakwah sebagai ilmu itu. Di mana alam ini dinamakan dengan alam akidah, aqaidul iman atau ilmu tauhid. Kita bertiga tu kalau ada persoalan bolehlah kita, bukan saya boleh jawab, saya jawab. Tak boleh jawab pun tak. Ada persoalan? Alhamdulillah tak ada.
bersama-sama kita berdoa mudah-mudahan kita dikekalkan keimanan kita, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab kita mempelajari ilmu ini, Allah Ta'ala telah hapuskan berapa banyak dosa kita. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-fawza wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الفسوق والعصيان. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا حاجة من هوائك ولا تقضيها الله ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.